Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu biha 'anna abwab ash-sharri wat-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma iftah lana abwaab fadlik wa anshur alayna khazain rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi jahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yani ilmu al-haqiqah situ kan? Iya. Yaitu la ilmu ladunni, maka ianya afdal daripada ilmu kasbi.
Kerana ilmu kasbi itu ilmu syariah dan ilmu din, yaitu pengetahuan dengan segala hukum Allah Ta'ala, i'tiqadan wa amalan. Habis. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya, dan dapat lagi kita meneruskan pengajian pada pagi ini. Jadi sebagaimana maklum bahawa beramal dengan ilmu syariat itu adalah merupakan jalan bagi memperolehi ataupun jalan untuk mendapat ilmu hakikat. Itu yang kita bincangkan. Baik. Seperti mana dalam matan dia menyebut, dan bermula ilmu, yakni ilmu syariat itu dia bagi ialah jalan bagi ilmu. Ke mana pula yang dimaksudkan ilmu jalan bagi ilmu? Maksudnya ialah beramal dengan ilmu syariat itu, iaitulah menjadi sebab yang menyampaikan bagi memperolehi ataupun bagi mendapat ilmu hakikat. Baik, sebab itu disebut sini yakni dimaksudkan dengan ilmu itu dia panggil ilmu al-haqiqah, dia panggil ilmu hakikat. Jadi kalau kita terjemah apa makna ilmu hakikat, terjemahnya ialah ilmu yang sebenar-benarnya. Itu bahawa ilmu sebenar, ilmu hakikat. Jadi apa dia ilmu hakikat? Iaitulah ilmu hakikat itu dia panggil ilmu ladunni, ilmu yang datang terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahawa Allah Ta'ala mencampakkan terus ke dalam hati hamba-Nya dengan tidak ada perantaraan malaikat. Ini ladunni. Maka sebagaimana kita telah bincangkan dalam pengajian yang telah lalu, bahawa cara kita nak mendapatkan ilmu ladunni ada cara dia, sebagaimana yang kita sebutlah dahulu, iaitu bahawa Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 sebab untuk kita nak dapat ilmu ladunni. Tuan-tuan jangan lupa 3 sebab yang kita sebut dahulu. Yang pertamanya ialah menguasai semua ilmu syariat, paling kurang 50% daripada semua ilmu syariat. Baik. Yang kedua, kita kena mesti riadah dan mujahadah untuk nak dapat ilmu itu. Dan yang ketiga, mesti bertafakkur, berfikir kan. 3 benda tu kita abang dah dulu. Baik. Jadi disebut juga, maka ianya, yakni ilmu ladunni itu dipanggil afdal daripada ilmu kasbi. Jadi ilmu ladunni ini lebih afdal dan juga lebih mulia daripada ilmu kasbi. Ilmu
kasbi itu ilmu apa? Dia panggil ilmu yang usaha kita belajar. Itu mana ilmu kasbi, ilmu yang jenis berusaha, iaitu kita usaha belajar, kita usaha mencari, menuntutnya. Itu nama kasbi. Lah macam yang kita lah, kita dah belajar ilmu nahwu, itu kasbi. Kita belajar ilmu saraf, itu kasbi. Kita mempelajari juga ilmu balaghah, bayan, ma'ani, badi', itu semuanya dipanggil kasbi. Usaha belajar, usaha mengaji, usaha mutala'ah, usaha muzakarah, usaha muhafazah dan sebagainya. Itu namanya kasbi, usaha dipanggil. Baik, jadi ilmu laduni ini lebih afdal lagi daripada ilmu kasbi. Pasal apa? Tengok, kerana tu'ilan bagi kata afdal itu kerana ilmu kasbi itu ilmu syariat dan ilmu din, iaitu ilmu agama. Iaitu yang kata ilmu kasbi itu pengetahuan dengan segala hukum Allah Ta'ala, i'tiqadan, pada i'tiqad, wa amalan, dan juga amalan. Itu kan, maknanya kita tahu yang bersangkut dengan hukum-hukum Allah. Hukum di sini dengan makna undang-undang, ataupun dengan makna peraturan dan juga undang-undang Allah. Mana wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu kita panggil hukum-hukum Allah. Ada pun ilmu laduni. Tengok dia kata, dan ilmu laduni itu ialah al-ilmu billahi ta'ala zatan wa sifatan wa af'alan wa ahkaman, atas jalan kasyaf dan syuhud. Baik, jadi pengetahuan dengan Allah, kita tahu mengenai zatnya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatannya, dan juga hukum-hukumnya. Jadi kita tahu tu atas jalan kasyaf. Kasyaf ni maksudnya tersingkap atau terbuka mata hati kita. Dan juga dengan jalan syuhud. Syuhud ni maksudnya dapat memandang mata hati kita akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, kemuliaan suatu itu dia bergantung di atas apa? Yang tuan-tuan faham, suatu itu menjadi mulia, dia bergantung atas apa? Contohlah, kita buat contoh kan. Kalau kita kata apa, seorang itu menjadi mulia kerana apa? Mungkin dia jadi mulia dia sebab dia kaya. Oh, kerana dia kaya, dia dimuliakan. Dan ada kala juga seorang itu dimuliakan, yakni dia jadi orang yang mulia kerana dia mempunyai ilmu. Jadi kemuliaannya adalah dengan ilmu. Demikianlah juga kadang-kadang seorang itu menjadi mulia kerana pangkatnya, jawatannya. Tapi bila dia jatuh pangkat, dia tidak dimuliakan lagi. Tak ada. Maknanya apa? Maknanya sesuatu itu menjadi mulia bergantung kepada apa yang dia bicara.
Nah, cuba kita tengok tuan-tuan perempuan hadirin sekalian. Kalau seorang itu dia minat dia kepada politik, maka dia akan bercakap kepada politik dan dia akan tarik orang ramai ke politik. Sebab minat dia ke politik. Gitu juga kalau seorang itu ahli perniagaan, maka dia lebih suka bercakap kepada berniaga, bisnes, dan dia akan menarik orang ramai kepada perniagaan. Macam tu juga kan. Kalau seorang itu dia adalah orang ahlul ma'rifah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bercakap mengenai ma'rifat dan menarik manusia ke ma'rifatillah, kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh kenal di situ. Baik. Maknanya apa? Maknanya sesuatu itu menjadi mulia kerana benda yang dibincangkan. Baik, kalau di sini tuan-tuan, ilmu syariat mulia, bukan tak mulia, mulia. Kerana apa ilmu syariat ini mulia? Kerana dia membincangkan mengenai syariat yang mulia, iaitu syariat Allah, syariat Rasulullah, atau syariat Muhammadiyah. Dia panggil syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulia. Baik. Tetapi ilmu hakikat dia bukan membincang syariat, faham tak? Tapi dia membincang mengenai zat, sifat, af'al Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, apa yang bersangkut paut dengan Allah itu mulia. Seperti mana juga kita dok mengaji di dalam kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu mulia. Apa-apa saja yang bersangkut paut dengan Nabi semua jadi mulia. Ini pun begitu. Sebab tu dikatakan ilmu ladunni atau ilmu hakikat ini lebih mulia daripada atau lebih afdal daripada ilmu kasbi. Kerana ilmu ladunni ialah membincangkan mengenai zat Allah dengan jalan syuhud, bukan bincang hakikat zat. Hakikat zat tak boleh. Maknanya kita bincang mengenai syuhud hati kita kepada zat, syuhud hati kita kepada sifat-sifat Allah, syuhud hati kita kepada af'al Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ni kata ilmu ladunni lebih afdal daripada ilmu kasbi. Kerana kasbi hanya membincangkan ahkam, hukum-hukum saja. Faham tak? Baik. Dia nak bagi faham di sini. Kalau begitu lalu dia buat sini mudah, kita baca laju sikit. Huraian pun tak bergaduh banyak, kan? Cuma kita terang sikit-sikit saja. Kalau begitu lalu dia kata, dan tiada syak lagi. Apa makna tak syak? Yakni yakin. Nak kata bila kita sebut dan tiada syak lagi, yakni bahkan yakin, mana bahawa pengetahuan dengan Allah itu, kan, mana ilmu yang bersangkut paut dengan Allah ini lebih mulia daripada pengetahuan dengan segala hukumnya. Jadi ilmu syariat dia bersangkut paut dengan hukum, faham tak? Ada pun ilmu hakikat tak. Ilmu hakikat ni dia bersangkut paut dengan Allah,
betul beza dia. Maka tentulah ilmu hakikat dan juga ilmu laduni ini lebih afdal dan juga lebih mulia daripada ilmu syariat atau ilmu kasbi. Gitu ya. Baik, ini sebagaimana tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kitab yang kita baca ni. Tengok pada muka surat pada muka surat boleh rujuk balik pada muka surat muka surat 9. Muka surat 9 dalam kata al-hikmatul ula, al-hikmatul muhammadiyah. Itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al-ilmu billahi ta'ala. Bermula yang terafdal daripada segala amal itu ialah pengetahuan dengan Allah. Sebab tu orang yang mengaji tauhid mulia, orang yang bersifat dengan tauhid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ilmu tauhid membincangkan yang mulia, maka orang yang membincangkan yang mulia, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuan-tuan, jangan berasa lekeh. Jangan berasa lekeh mengaji sifat 20. Habis khatam kita baca pula ulang lagi sifat 20. Jangan berasa jemu. Itu mulia. Itu kemuliaan. Habis ulang, habis ulang lagi. Betul kita tengok tutup guru kita dulu kan, bila khatam ulang lagi, khatam ulang lagi. Duk peringat selalu kerana ilmu itu mulia. Siapa yang mempelajarinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati dalam keadaan mulia. Allahu akbar. Jangan kita duk berasa sikit-sikit tauhid, ngajilah sirah pula contohnya. Sikit-sikit tauhid, ngajilah matematik pula contohnya. Jangan merasa jemu. Ngaji tauhid ni jangan jemu sampai mati ngaji. Jangan merasa cukup, jangan merasa puas. Aku ngaji dah, kita ada tak payah ngaji dah. Jangan ngaji. Sebagaimana kita telah mendengar berita yang menyedihkan kan. Tengok Tuan Guru Bapa Yahya bin Ash'ari rahimahullahu ta'ala kembali ke rahmatullah kan. Kalau kita tengok Bapa Yahya ni, dia mengaji di Mekah lama, 27 tahun. Lama 27 tahun mengaji. Kita umur 27 tak mengaji. Dia mengaji 27 tahun. Kadang-kadang kita umur 72 sekali baru nak mengaji. Dia 27 tahun mengaji. Cuba tuan-tuan tengok, walaupun 27 tahun mengaji, alim dah. Dia paling alim dalam faraid. Saya mengaji faraid dekat dia kan. Dia alim faraid. Faraid memang watak kepala dia, memang mahir Bapa ya kan faraid. Jadi masa kita mengaji ni, masa dia duduk kat pondok payah mengkuang lagi, lubuk rebah payah mengkuang, kurun lagi. Dia ulang ngaji dulu. Jadi masa tu dia tak pindah mai ke di Kidul lagi, di Kidul lagi.
Jadi di Paya Mengkuang tu kalau tuan-tuan Nabi pondok dia memang seksa, sakit. Tolong masuk dalam. Kami masuk penuh bancit daya mutu. Surung gelap jauh. Baik. Jadi bapa ayah ni saya perhati, walaupun dia alim dah, tapi dia sangat cinta kepada ilmu. Syekh Khalil mengajar, dia duduk dalam majlis Syekh Khalil menadah kitab. Baba sepanjang tadi mengajak kita ikam di Masjid Bukhari. Baba pergi menadah depan baba sedangkan baba ini muda, dia tua lah, nadah lagi. Tawaduknya dia, mana cinta dia kepada ilmu kan? Masya Allah, sampai begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya, menempatkan dia di tempat kalangan hamba-hambanya yang saleh, diletakkan di keluasan syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu kita contoh. Abang beritahu kata mulianya ilmu itu. Maka di sinilah Imam Syafi'i dalam kitabnya Diwan Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, kafa bil ilmi syarafan wa kafa bil jahli qubhan. Cukuplah dengan ilmu itu sebagai satu kemuliaan, cukuplah dengan kejahilan itu sebagai satu kekejian. Jahil ni keji, ilmu ni mulia. Jadi tuan-tuan, ilmu yang paling mulia sekali adalah ilmu agama, ilmu syariat dia panggil. Tapi dalam ilmu syariat yang paling mulia sekali, ilmu yang membincangkan mengenai perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Allah. Ini yang disebut sini ni. Baik, itu disebut sebagai ilmu laduni atau ilmu hakikat. Lebih baik, lebih mulia, lebih afdal daripada ilmu syariah. Baik. Kerana apa? Kita tengok. Kerana apa yang kata lebih afdal, lebih mulia itu tak syak lagi? Kerana ta'alluq segala hukum itu dengan yang lainnya ta'ala. Jadi ilmu syariat dia bersangkut paut dengan hukum. Hukum tu lain, Allah tu lain. Selagi kita kata Allah tu hukum, hukum tu Allah, tak, Allah tu lain, hukum-hukum lain. Jadi ilmu syariat dia hanya bersangkut paut dengan hukum, bukan dengan Allah. Tapi ilmu laduni dia bersangkut paut dengan Allah. Ini nampak gitu. Kemudian dia kata lagi, tiada pengetahuan dengannya dengan Allah. Atau tiada pengetahuan dengannya, yakni dengan Allah. Jadi ilmu syariat dia bukan bersangkut paut dengan pengetahuan Allah, maksudnya dengan bersangkut paut dengan zat Allah, tidak, dengan sifat Allah. Cuma ilmu din, ilmu agama ini dia bersangkut paut dengan ahkam, hukum-hukum Allah daripada segala perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, jangan tinggal kita mempelajari ilmu hakikat ataupun ilmu tasawuf. Baik. Kemudian tengok lagi, itu ilat yang pertama, alasan yang pertama. Seterusnya dia kata, sebab apa dia katakan ilmu laduni atau ilmu hakikat ini lebih mulia dan lebih afdal daripada ilmu syariat. Dia kata, dan kerana tengok, dan kerana
sahibul ilmi ladunni itu al-waris bagi anbiya alaihi wassalatu wassalam. Faham tak? Ini ilat yang kedua. Ilat yang kedua, alasan bagi kata ilmu ladunni atau ilmu hakikat itu lebih mulia, kerana orang yang mempunyai ilmu ladunni itu, sahib al-ilmi ladunni, maksudnya orang yang mempunyai ilmu ladunni itu, dia tu al-waris, dia adalah pewaris bagi anbiya, bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Pasal apa dikatakan orang yang dianugerahkan kepadanya ilmu ladunni, orang itu menjadi pewaris nabi-nabi? Tengok ilatnya. Kerana ni ilat bagi kata al-waris. Orang yang mempunyai ilmu ladunni itu dikatakan pewaris nabi-nabi, kerana segala ilmu anbiya itu, ilmu para nabi-nabi itu wahbiyah, anugerah. Wahbiyah, anugerah, bukan kasbiyah, yakni bukan usaha. Cuba tuan-tuan tengok kan, Nabi Adam alaihissalam, siapa guru dia? Ada dia ceritakan, kawan ni tok guru bagi Nabi Adam alaihissalam. Tak ada. Siapa tok guru? Siapa guru atau siapa cikgu bagi Nabi Adam alaihissalam? Tak ada. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan Nabi Adam alaihissalam ini diajar langsung terus dari Allah. Mana? Yaitu pada firman Tuhan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa'allama fi'il madhi, dalam tu ada dhamir mustatir, takdirnya huwa tu rujuk kepada Allah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan mengajari ia Allah akan Nabi Adam itu semua nama-nama. Ada tak Nabi Adam ini berguru dengan yang lain? Tak ada. Nabi Adam daripada tak tahu apa satu pun, kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mengetahui kesemuanya. Ini kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala apabila dia nak menjadikan seorang khalifahnya di atas muka bumi ini, maka Allah Ta'ala tidak akan melantik khalifahnya daripada kalangan orang jahil. Tuhan tak akan lantik khalifahnya daripada kalangan orang jahil. Kalau dia jahil pun Allah Ta'ala akan ajar dia. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam fatwanya. Apa dia sebut? Mattakhadhallahu waliyan jahilan. Allah Ta'ala tidak mengambil wali yang jahil. Tak ada seorang wali Allah daripada orang yang jahil. Tak ada. Lawittakhazahu, seandainya kalau Allah Ta'ala mengambil walinya daripada orang jahil, la'allamahu, pasti Allah Ta'ala
akan ajar dia. Nabi Adam tak tahu apa, tapi Allah ajar. Maka benda ni dirakamkan dalam Quran. Wa'allama, mengajari ia Allah akan Nabi Adam alaihissalam. Tuhan ajak habis ke semua pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ajar di sini kita bagi ajar dengan jalan bab. Inilah yang disebut sebagai wahbiyah. Itu anugerah namanya. Jangan silap sebut tu. Dia ada dua. Perkara ni diulang banyak kali oleh Bapa sepanjang. Masa saya pergi duduk di pondoknya di sepanjang dulu. Duduk yang bukan ngaji, duduk tumpang di ziarah, tumpang kebetulan dengan kuliah. Bila sampai tadi sebut baik-baik itu Wahbi, bukan Wahabi. Kalau Wahabi itu panjang sikit, Wahabiyun itu Wahabi, ini Wahbiyun. Wahbi mana atai, satu makna dengan atai. Apa itu atai? Pemberian, anugerah dipanggil. Itu anugerah. Jadi ilmu para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam ni, ilmu mereka adalah anugerah. Artinya Allah Ta'ala mengajari mereka direct, terus, tanpa ada perantaraan guru pun. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa guru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ke tak? Siapa tu guru Nabi kita? Tak ada. Sebab tu bila turun ayat ini, bila mana? Iaitu bila turun ayat ini nak menghiburkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita pergi dakwah orang-orang musyrikin Makkah, maka orang musyrikin Makkah tidak menerima dakwah Nabi. Lalu mereka kata pula dekat Nabi, dia kata apa? Lasta mursala, hei Muhammad, engkau bukan rasul yang diutuskan. Wa ma ta'allamtal ilma minal muallim, engkau tidak belajar ilmu daripada mana-mana guru pun. Jadi orang musyrikin Mekah pun tahu, dia kata Nabi Muhammad mana belajar kat siapa-siapa pun di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak masuk mana-mana maktab, pusat-pusat pengajian pun di Mekah tu. Betul. Yang hanya mereka tahu Nabi Muhammad ni ialah yatim Abi Talib. Berkata itu anak yatim Abu Talib. Kan? Maka turun ayat ni, tuan-tuan dah baca tiap-tiap malam Jumaat, hari Jumaat. Apa dia? Innaka laminal mursalin. Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Allah Ta'ala mentasliahkan, Allah Ta'ala menggembirakan balik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau itu sesungguhnya sebahagian daripada rasul yang diutuskan. Nabi kita Allah Ta'ala ajar. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Ada ayat tak? Quran, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Ta'ala mengajar engkau wahai Muhammad apa yang engkau tak tahu. Tengok. Ini nak cerita kata ilmu para nabi
adalah wahbiyah, bukan kasbiyah, bukan usaha. Mereka tak belajar, mereka diberi oleh Allah. Mereka laduni terus, hakikat terus juga. Jadi orang yang mempunyai ilmu Nabi ni, ilmu laduni, mereka adalah pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sebut, bila kita sebut ulama-ulama pewaris Nabi, kita kena faham waris tu waris apa? Waris apa? Di sinilah Al-Imam Al-Allamah Al-Munawi dia bahas panjang dalam kitabnya yang bernama Ad-Durar Al-Jauhariyah Syarah Hikam Al-Ata'iyah. Dia bahas panjang, dan juga dia membahaskan dalam kitabnya Manazilus Sairin, syarah bagi manazil as-sairin. Warasah tu yang disebut sebagai ulama-ulama pewaris Nabi. Ulama yang macam mana? Yang ni maksudnya ulama yang mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu Nabi tu ilmu laduni. Jadi orang yang mewarisi ilmu para Nabi, mereka lah yang dinamakan Al-Warithun Nabawi, ulama pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau nak dikatakan ulama pewaris Nabi ni bagaimana? Iaitulah ulama yang menghimpunkan antara ilmu zahir dan ilmu batin, antara ilmu syariat dan hakikat. Disebut sebagai al-jami' baina ilmi syariah wal haqiqah. Orang yang menghimpunkan dua ilmu, syariat dan hakikat. Kalau setakat syariat saja, hakikat tak ada, dia belum lagi dikatakan warisun nabawi. Ini banyak orang tak faham yang ni. Ini banyak orang tak faham lagi sini. Waris nabawi dua sekali. Syariat dia kuasai, hakikat juga dia menguasai. Itu pewarisun nabawi. Baik. Kemudian kita tengok pula, dan ilmu syar'i itu dan ilmu kasbi itu, tengok ilmu Nabi juga. Ilmu syar'i itu ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusaha akan dia, akan ilmu Nabi ini seorang oleh seorang dengan belajar daripada seorang yang lain. Ilmu syariat jangan kita mengaji kat tok guru kita. Tok guru kita mengaji dekat tok gurunya. Tok gurunya mengaji pada tok gurunya sampailah kepada tabi'in. Atba' tabi'in sampai pada tabi'in, sampai kepada para sahabat, akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah seperti kita buat contoh, di sini dipanggil ilmu yang bersanad. Pengambilan ilmu itu berantaian, sanad dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, satu orang guru dia ambil ilmu fiqhnya daripada gurunya, sampai dah ilmu fiqh dia tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi. Kalau dia pula mengaji tauhid, sanad tauhid dia sampai dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada Nabi. Itu bagi ilmu Nabi, kan? Gitu. Demikianlah juga tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, sanad dalam tasawuf
sanad dalam tarbiyah, sanad dalam tazkiyah, sanad dalam talqin zikir dan sebagainya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Seperti mana kita kata apa, khususnya hari ini kita pelajari tasawuf, kan? Sanad kita sampai dah kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Sebab tasawuf ni biasanya dia akan sampai pada Imam Junaid. Kemudian di bawah Imam Junaid ni dia pecah banyak lah. Kawan ni ikut ni, kawan ni ikut ni, kawan ni ikut tu, kawan ni ikut tu. Tapi semua guru-guru sampai datang Imam Junaid. Daripada Imam Junaid ni baru naik ke atas. Imam Junaid mengambil ilmu tasawufnya atau tarbiyahnya daripada siapa? Daripada bapa saudaranya. Bapa saudara sebelah mak dia, iaitu Imam As-Sirri As-Saqati. Itu sanadnya. Kemudian Imam Sirri As-Saqati mengambil tarbiyah tasawuf ini daripada gurunya. Gurunya siapa? Gurunya ialah Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Kemudian Imam Ma'ruf Al-Karkhi mengambil pula sanadnya kepada gurunya. Siapa dia? Iaitu Daud At-Tai. Daud At-Tai. Kemudian Daud At-Tai pula mengambil daripada gurunya, iaitulah Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami. Kemudian Habib Al-Ajami mengambil pula daripada gurunya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengambil daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akarramah wajah. Sayyidina Ali mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rantaian terturun. Ini namanya ilmu Nabi. Nak cerita kata tu, ilmu kasbi itu ilmu Nabi. Sebab usaha, kawan ni ambil kat kawan ni, kawan ni ambil kat kawan ni, terima daripada kawan ni, sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut ni, berusaha akan dia oleh seorang, usaha tu dengan belajar daripada seorang yang lain. Yang belajar ia seorang yang lain tu, tanda tambah gelak. Yang belajar ia seorang yang lain tu belajar pula daripada seorang yang alim. Tapi alim tu mayyitan an mayyitin. Ni nak terjemah gina ni. Kita terjemah gini. Jadi mayyitan tu orang mengaji kalimah dipanggil i'rabnya jadi hal. Hal. Kan? Maka kita kena terjemah gini. Hal keadaannya, artinya hal keadaan seorang yang alim tu. Sebab dia jadi hal daripada alim. Mana hal keadaan seorang yang alim itu mati. Kemudian ambil daripada yang mati. Faham tak? Faham tak? Jangan ni nak bagi beza bentuk kelebihan tu. Kelebihan ilmu kasbi dengan kelebihan ilmu laduni ni. Jadi lebihnya laduni tak mana ni. Kalau kasbi maksudnya kita mengambil pengambilan ilmu itu, proses menerusi. Sebab kita belajar daripada seorang guru, guru tu dia mati. Kemudian dia ni dulunya sebelum mati dia belajar daripada gurunya, gurunya pun dah mati. Nah itu. Faham tak? Ni maksud mayyitan an mayyitin. Seorang yang alim ni dia mengambil ilmu, dia tu mati, tapi dulunya ketika dia hidup dia mengambil ilmu daripada gurunya,
yang masih hidup ketika itu tapi sekarang sudah mati. Itu. Adapun bentuk kelebihan ilmu laduni mana? Adapun orang yang memiliki ilmu laduni, kan, dia ni mengambil ilmu daripada Tuhan yang hidup sentiasa, tak mati-mati. Anak abang tu, jadi mana yang lebih baik? Ambil daripada yang hidup tak pernah mati dan tak akan mati, dengan kita mengambil ilmu daripada yang hidup tapi menerima kematian. Tu dia nak bagi nampak tu. Tang kata wajah afdaliyah tu, bentuk kelebihan tadi tu. Faham tak? Bentuk kelebihan. Lebihnya ilmu ini, mulianya ilmu ini daripada ilmu ini. Tu ya. Habis. Hingga mana? Hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wafat. Wafat juga. Rasulullah wafat juga, mati juga, kita panggil wafat. Maknanya walaupun kita ni sanad kita sampai kepada sahabat ambil daripada Rasulullah juga wafat, tapi Allah tak mati. Baik. Aku tak boleh terima kata Rasulullah ni wafat. Mana pula masalah ni? Memang kita tak nafikan wafatnya Rasulullah itu nisbah dunia, tapi Nabi kita hidup dalam alam barzakhnya. Sebab tu setengah ulama dia kata Nabi kita ini hidup hanya berpindah saja dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi Nabi kita hidup dalam alam barzakh, tak mati. Sebagaimana dalam Quran kita baca ayat Quran kan, bahawa orang yang mati syahid perang di jalan Allah Ta'ala itu mereka hidup. Bal ahya'un wa hum yurzaqun, kan Quran dah sebut kan, mereka itu hidup dan mereka itu diberikan rezeki dengan pelbagai rezeki dalam kubur mereka. Kalaulah orang yang mati syahid itu hidup dalam kubur, maka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih lagi daripada orang-orang yang mati syahid, kan? Baik. Kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam sedang semayang dalam kuburnya, berarti nabi-nabi yang lain juga hidup. Kalau nabi yang lain hidup, takkan Rasulullah, penghulu sekalian nabi dan rasul, tak hidup? Ini banyak lagi hujah-hujah yang lain kan. Jadi kita sebut Rasulullah juga mati. Ini nak bang nisbah hukum dunia ni. Mati. Ni bang gitu. Kita ambil pada guru kita ambil pada gurunya, seterus sampai kepada sahabat ambil pada Rasulullah juga wafat, meninggal dunia. Ini nak bang kata ilmu tu, ilmu kasbi, usaha belajar. Ada pun laduni, ada. Ini kita ambil terus daripada Allah yang maha hidup, tidak pernah mati dan tak akan mati, hidup selama-lamanya. Jadi mana yang lebih afdal dia kata. Sebab tu dia tengok sikit lagi, dia kata apa? Dan ilmu laduni itu ilmu Allah. Ilmu kasbi tadi ilmu Nabi. Ilmu laduni adalah ilmu Allah yang Allah Ta'ala berikan akan dia. Jadi akan ilmu laduni itu beri kepada seorang hamba. Nah, Tuhan bagi itu dengan tiada wasitah, artinya dengan tiada perantaraan.
tak ada perantaraan. Itulah kita panggil Tuhan beri direct terus, campak terus. Lepas tu Tok Guru kita terjemah ilmu laduni, iaitu ilmu yang datang terus dari Allah tanpa ada perantaraan. Itu laduni. Baik, inilah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Imam Ghazali kata ada jalan, ada cara untuk nak dapatnya. Maka kita usahakanlah buat jalan-jalan tersebut, buat sebab-sebab tersebut untuk memperolehi dan juga mencapai laduni, insya-Allah. Baik, titik tentu hari ini dia nak bagi tahu pula kan, bahawa seorang itu tidak akan memperolehi laduni, tidak akan mencapai atau mendapat laduni, melainkan dia kena ada dalam dirinya satu perkara, mana iaitu kena ada hayat ilahiyah. Dia kena ada dalam dirinya hayat ilahiyah. Tu tengok dia sebut. Dan tiada mendapat dan tiada berhasil akan dia, akan ilmu laduni ni, tak dapat oleh setiap hamba. Bukan ke semua orang dapat. Maklum dah kan, benar anugerah. Bila kata anugerah ni, bukan ke semua orang dapat anugerah kan? Jangan kita ni lah. Kalau kita semua hari ni, cikgu kata hari ni kita buat cabutan bertuah kan? Adakah kita semua akan dapat? Tak. Orang yang tertentu sajalah buat rezeki dia akan dapat cabutan bertuah. Itu bagi anugerah. Jadi anugerah ni bukan ke semua, hanya orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tuhan pilih. Sebab tidak kata sini, tak akan dapat melainkan bagi seorang hamba yang hidup ia hamba tadi dengan hayat ilahiyah, dengan kehidupan ketuhanan. Ini istilah yang besar tuan-tuan, berhajat kepada huraian yang panjang. Nanti kita terang lain kali. Berarti tentu dulu apa dia hayat ilahiyah ini, kehidupan ketuhanan dipanggil. Agak-agak tuan-tuan nak faham lagu mana kehidupan ketuhanan. Yang kita tahu kita ni kehidupan manusia, kehidupan kemanusiaan. Boleh juga kita sebut hayat Muhammadiyah, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh kita kata kehidupan Nabi, maksudnya kita kena hidup mengikut cara hidup Nabi, ataupun cara hidup yang dikehendaki oleh Nabi. Itu panggil hayat Muhammadiyah. Nah, kalau gitu hayat ilahiyah maksudnya hidup kita mesti kita kena hidup seperti mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Faham tak? Nanti kita buka sikit-sikit dulu lah. Lagu mana Tuhan nak kita hidup seperti mana dia nak. Maksudnya hidup kita jangan ikut kita nak, tapi hidup kita kena ikut cara hak Tuhan nak. Tu mudah bagi faham dulu nak. Itu panggil hayat ilahiyah. Lagu mana Tuhan nak dalam kehidupan kita ni, hak tu nak terang tu.
Kan? Ini yang disebut sebagai dalam istilah disebut sebagai ubudiyah, kehambaan. Aku nak hang hidup sebagai hamba aku, bukan aku nak hidup hang tu jadi Tuhan. Kita ni hidup kita nak jadi bos, tak gitu. Bila kita hidup nak jadi bos, tak ada hayat ilahiyah. Bila tak ada hayat ilahiyah, kita tak akan capai ladun ni. Tapi kita ni hidup kena hidup sebagai abdi, sebagai seorang hamba. Hamba yang dikehendaki oleh Allah, yakni hamba yang kena ikut apa yang Tuhan kehendaki, hak Tuhan nak. Itu nama hayat ilahiyah. Nanti kita terang lagi insya-Allah. Ini buka sikit-sikit lah, sikit-sikit mau dipaham istilah lah. Bahawa ada harapan untuk nak dapat laduni. Wallahu a'lam. Hasbunallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina wa saddidna. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillah.